Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mataha. Okey, ada siapa sekarang yang join live Soleha? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat. InsyaAllah kita nak sebarkan lagi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna untuk kita sebagai makanan rohani kita, insyaAllah. Waalaikumsalam. Hai Syah Nazri, thank you my great agent. Hai Kak Sofia Anis Syam, thank you sebab teman Soleha Live pada masa ini. InsyaAllah hari ini merupakan tajuk yang ke-276 daripada Soleha. Soleha Live di wall FB Soleha Mataha. Okey, hari ini merupakan hari Isnin. Di sini masih lagi cuti. Cuti publik sempena awal Muharram. Okey, insyaAllah tajuk hari ini adalah bagaimana hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah anda di saat ini berada dalam ujian Allah, berada dalam musibah, berada dalam pelbagai situasi yang meruntun hati? InsyaAllah kalau kita pegang Allah dalam hati kita erat-erat, insyaAllah itulah yang akan menjadikan jiwa kita tenang, bahagia, insyaAllah. Waalaikumsalam. Hai Dek Syazana. Okey, sebelum tu mari kita mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan, supaya Allah memberkati dan meredai perjalanan menuntut ilmu kita hari ini, insyaAllah. Waalaikumsalam. Hai Ida. Waalaikumsalam. Hai Angah Masyitah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Waalaikumsalam. Hai Kak Zurinawati Wahid. Okey, hari ni Soleha nak share dengan anda tajuk yang sangat-sangat penting. Kita, especially kita ni manusia, hamba Allah, kita ni sebagai pendosa, selalu melakukan kesilapan, selalu melakukan dosa dalam kita tak sedar ataupun sedar. InsyaAllah tajuk hari ni ialah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang bagaimana kita nak raih perhatian Allah ni. Apa yang kita perlu lakukan setiap hari. Okey, waalaikumsalam. Hai Saliza Zahir. Thank you. Thank you sebab join live Soleha hari ni. Okey, yang pertama, kita kena tahu kita ni sebagai hamba Allah, kita ada agama. Kita ada agama iaitu Islam ni adalah agama kita. So, bila kita sedar Islam ni adalah agama yang indah, agama yang universal, yang sesuai dengan hakikat kehidupan manusia. Sebab itu jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia apabila dia melakukan seperti apa yang telah Islam ajar. Bukan Islam hanya pada nama. Bermaksud di sini, kita kalau memang kita betul orang Islam, kita lakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Amar makruf dan nahi mungkar. Contoh, apa yang Allah suruh? Allah suruh kita solat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita sedekah, Allah suruh kita berbakti kepada ibu bapa. So, inilah antara perkara yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suruh kita tinggalkan perkara yang Allah murka. Contohnya, dilarang membuat maksiat, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang bergaduh, dilarang mengumpat. So, semua perkara tu kalau kita tinggalkan dan kita, insyaAllah hati kita akan tenang, bahagia dan kita akan beroleh kehidupan yang sangat barakah, iaitu hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ujian yang melanda pun, insyaAllah kita boleh tenang, kita masih boleh tersenyum.
kita masih rasa bahagia dengan nikmat ujian Allah ni, kita pandang pada sudut yang positif. Kita sabar, kita reda dengan semua ujian Allah ni, insya-Allah hati kita akan berasa sangat tenang, hati kita akan berasa sangat bahagia bila kita reda dengan semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam ni adalah agama yang indah. Islam ni adalah agama yang mudah. So, jangan meremeh-remehkan apa yang Allah suruh. Jangan kita melewa-lewakan. Jangan kita sambil lewa. Jangan kita melalaikan semua suruhan Allah. Semua yang Allah suruh kita buat, perintah Allah, kita lakukan dengan hati yang ikhlas. Reda melakukannya kerana Allah Ta'ala. Okey, yang kedua, bila kita nak rasa hati kita ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti tingkatkan amal ibadah kita. Contoh setiap hari kita sedar, apa lagi yang aku belum lakukan hari ni? Contohnya, kita belum selawat, kita belum istighfar. So, kita lakukan dan lazimi secara istiqomah setiap hari. Kita tingkatkan amal ibadah kita. Contoh, sebelum ni kita buat solat lewat waktu, tapi bila kita dah sedar kita banyak salah, kita banyak dosa, kita perbaiki dan cuba solat awal waktu dan tepat waktu. Habis azan je kita terus mendirikan solat fardu kita. InsyaAllah itulah sebaik-baik hamba Allah yang sentiasa meletakkan Allah nombor satu. Dah tak tangguh-tangguh lagi. Sentiasa upgrade amalan, sentiasa nak mempersembahkan solat yang high quality kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, orang yang hatinya tenang, dia adalah orang yang sentiasa tingkatkan amal ibadah dia. Banyakkan sedekah, banyakkan zakat, banyakkan membantu orang yang dalam kesusahan. Sentiasa meringankan serta membantu urusan orang lain, tunaikan hajat dia, gembirakan hati dia, gembirakan orang sekeliling. InsyaAllah itulah jiwa dan hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia membahagiakan, insya-Allah. Okey, yang ketiga, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah manusia yang selalu meraih keampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kita hidup di dunia ini, memang setiap hari kita tak lepas daripada melakukan dosa. Walaupun dosa yang melibatkan hati kita. Kita tak cakap melalui mulut kita, tetapi hati kita bersangka buruk dengan orang, dah boleh jatuh dosa. Sebab tu hati kita kena bersangka baik, hati kita kena husnuzon, sangka baik sesama manusia, jangan fitnah orang, jangan suka sebarkan aib orang. InsyaAllah kita jaga sahaja hati kita. Kalau kita sabar, kalau kita reda, InsyaAllah jiwa kita akan sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, sentiasa beristighfar, sentiasa memohon keampunan, sentiasa merayu, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun sepertiga malam, mana yang mampu untuk bangun tu, mampu kita minta dengan Allah. Ya Allah, kuatkan hati aku untuk aku bangun, buat tahajud, buat qiyamul lail. InsyaAllah kalau kita tak mampu nak bangun tahajud, kita lazimi hari kita banyakkan istighfar, banyakkan selawat, banyakkan bersabar dengan setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Hai Kak Mariani baru masuk. Waalaikumsalam Kak Mariani. Waalaikumsalam. Hai Indah Raza. Hai Kak Izura. Ramai dah masuk dah ni. Okey, Soleha dah nak masuk poin yang keempat. Okey, poin yang keempat untuk kita merasa hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita melakukan ibadah lillahi ta'ala dan ikhlas hanyalah kerana Allah. Ada orang banyak penyakit hati, di mana dia melakukan ibadah, dia solat awal waktu, dia solat berjemaah semata-mata nak tunjuk depan mertua, semata-mata nak tunjuk depan ibu bapa bahawa dia ni anak yang soleh, menantu yang baik. Sebabnya dia harapkan pujian manusia. Dia tak lakukan kerana Allah Ta'ala. Ada. So, inilah antara bentuk-bentuk riak dalam ibadah yang dalam kita tak sedar. Kita rasakan diri kita ni adalah sangat perfect. Kita tak nak merendah diri. Malah kita membangga-bangga. Kita nakkan penilaian manusia daripada penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. So, dekat sini,
bila kita nak beribadah, bila kita nak melakukan sesuatu yang mendekatkan diri kita dengan Allah, lakukanlah dengan seikhlas hati kita, lakukanlah kerana Allah Ta'ala. Sebab tu, bila kita puasa ke, bila kita solat ke, ada niat, ada nawaitu yang kita kena bacakan dan lafazkan untuk syarat melakukan solat tersebut. Contohnya, bila kita nak lakukan solat zuhur, usolli solat az-zuhri, so kita dah lafazkan niat kita dan kita akhiri dengan perkataan lillahi ta'ala. Sebab tu setiap ibadah kita, kalau kita lakukan bukan kerana Allah tetapi kerana makhluk, kerana orang sekeliling, kita tak dapat apa. Sebab tu biarlah kita niat, kita lakukan sesuatu ibadah, perkara kebaikan ni hanya Allah yang menilai usaha kita ni, hanya Allah yang layak menilai apa yang telah kita usahakan, dan insya-Allah pahala yang Allah berikan ni sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Contoh, kalau kita nak buat puasa sunat, insya-Allah kita niatkan kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak dapatkan pujian orang, bukan kerana nak orang tahu kita ni rajin puasa, tak. Tetapi hanya Allah yang tahu bahawa niat kita ni ikhlas. Ikhlas beribadah kerana Allah Ta'ala, ikhlas melakukan kerana Allah Ta'ala, bukan mengharapkan pujian manusia, bukan mengharapkan pengiktirafan manusia, tetapi hanyalah kerana Allah Ta'ala. Jaga hati kita, insya-Allah. Dan jangan kita sangkakan orang yang selalu upload gambar makanan berbuka tu, dia nak menunjuk, nak bagi tahu dia berbuka puasa. Kita jangan sangka buruk dengan orang. Kadang-kadang kita tak tahu niat dia macam mana. Sebab tu Soleh bagi tahu dari awal tadi, niat seseorang ni hanya Allah je yang berhak menilai. Kita tak boleh nak judge seseorang. Mungkin boleh jadi kita ni berburuk sangka dengan orang, padahal orang tersebut tak bermaksud macam tu pun. So kita dah jadi buruk sangka dengan orang, su'udzon. So jauhilah penyakit hati, berburuk sangka dengan orang, dengki dengan rezeki orang lain. Mana tahu dia upload gambar tu tanda dia bersyukur, tanda dia bersyukur dengan rezeki Allah bagi dekat dia, dia dapat menghabiskan puasa dia pada hari itu. Kita tak tahu niat nawaitu manusia ni hanya Allah sahaja yang menilai. Kita tak boleh nak cakap orang tu riak marketing, riak post sana sini. Kita tak boleh, sebab nawaitu dia mungkin dia nak berkongsi manfaat, nak tarik trusted orang, nak tinggikan branding diri dia. So nawaitu manusia ni hanya Allah sahaja yang berhak menilai. Dan kalau memang betul hati kita ni kita lakukan kerana Allah Ta'ala, memang betul di landasan yang benar, kita niat nak sebarkan ilmu, kita niat nak sebarkan manfaat, is okay, tak ada masalah. Semuanya adalah bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesuatu perkara itu dimulai dengan niat. Kalau kita niat baik, baiklah yang kita dapat. Tetapi kalau kita niat buruk, buruklah yang kita dapat. Sama juga dengan mindset kita. Kalau kita pandang orang tersebut pada sudut positif, positiflah yang kita dapat. Tetapi kalau kita asyik nak pandang buruk, nak cari negatif orang, cari salah orang, so salahlah yang kita dapat. Lagi tambah saham dosa kita bertambah. Na'udzubillah min zalik. Hanya Allah yang berhak menilai nawaitu setiap manusia. Kita ni manusia, tak ada upaya, tak ada kuasa, tak boleh nak judge orang pun sebenarnya. Okey. Yang kelima antara tanda yang boleh mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah sikap kita bila berdepan dengan ujian. Adakah kita marah ataupun kita tenang? Adakah kita chill ataupun kita calm down? So, bila kita ditimpa ujian, ditimpa musibah, bertimpa-timpa, adakah hati kita ni reda ataupun kita marah pada Allah Subhanahu Wa Taala? Dekat sini nak menunjukkan, menzahirkan hati kita ni sama ada kita jaga Allah atau dekat dengan Allah. Bila ujian datang pada kita, kita reda, kita terus beribadah kepada Allah, kita tarik perhatian Allah, kita lakukan solat hajat, solat taubat untuk meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan kita menangisi, bukan kita meratapi kesedihan tersebut lalu kita down berpanjangan, lalu kita sedih berpanjangan tanpa menghiraukan orang sekeliling kita. So kalau hati kita dekat dengan Allah, insya-Allah kita akan bangkit. Jangan kita give up, jangan kita putus asa seolah-olah esok kita dah tak hidup lagi dah. Tetapi biarlah kita hidup dekat dunia ni hanyalah mengharapkan redha Allah.
Allah bagi kita ujian sebab Allah sayang kita. Allah rindu pada kita. Allah rindu nak tengok kita menangis. Allah rindu nak dengar rayuan hati kita ni. Kadang-kadang bila manusia semakin jauh daripada Allah, dia nak nangis pun dah tak boleh nak menangis sebab hati dia keras. Hati dia keras ibarat batu kerikil. So, cek hati kita, adakah hati kita ni semakin lama makin dekat dengan Allah ataupun makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, jangan kita mencari salah orang lain, selalulah memperbaiki diri kita sendiri, muhasabah diri kita, tawajuh, apa ibadah kita pada hari ini yang kita fokus buat, apa yang kita boleh istiqamah dalam amalan harian kita. Jangan kita cari salah orang tanpa kita sedar bahawa sebenarnya kesalahan tu banyak berada dalam diri kita sebenarnya. Tetapi kita banyak menuding jari kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang terakhir, poin yang keenam, bila hati kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada satu sikap di mana kita berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau dalam situasi tiba-tiba kita pregnant, kita mengandung, tiba-tiba anak yang kita kandung tu tiba-tiba keguguran. So, kita rasa kehilangan, kita rasa sedih, meratap terus, menangis terus, dan kita tak nak berdamai dengan takdir Allah. Sesungguhnya takdir Allah itu adalah sebaik-baik manusia kena sabar dan reda. Jangan menyalahi takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya kita kehilangan mak ayah kita terlibat dalam kemalangan jalan raya. Tiba-tiba kita berasa sedih, tak nak teruskan kehidupan, kita seolah-olah rasa macam nak bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Tetapi memang ada situasi ini di mana ujian datang bertimpa-timpa kepada dirinya. Mula-mula dia kehilangan mak ayah dia, and then tiba-tiba adik dia pula hilang, adik dia pula sakit, adik dia pula accident. Dia rasa Allah tak sayang dia. Sebab tu bila kita diberikan ujian, Allah bagi kita ujian, itu adalah tanda Allah prihatin kepada kita. Allah sayang kita, Allah kasih pada kita. Tetapi hendaklah kita berdamai dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bila kita reda dengan ujian Allah, setiap kehilangan demi kehilangan tu sebenarnya kita kena sedar, semua tu pinjaman Allah, semua tu hak milik Allah. Kadang-kadang kita tak sedar, itulah yang Allah berikan kepada kita di dunia ini yang sementara. Kita hidup dekat dunia ni pun sementara. Perjalanan kita ni hanyalah sementara. Tempat tinggal kita yang kekal adalah di akhirat nanti. So, adakah kita dah ready dah? Kita dah ready tak dengan amalan kita? Bekalan akhirat kita, amal jariah kita, tabung amal jariah kita dah penuh ke belum? Ada tak ilmu pengetahuan yang kita sebarkan setiap hari? Ataupun adakah kita melahirkan, mendidik anak kita, anak yang soleh dan solehah untuk dia mendoakan kita nanti saat kita berada di dalam kubur? Ada tak? So, didiklah anak-anak kita dengan acuan Islam yang sebenar. Berikan pendidikan ilmu pengetahuan yang sangat banyak dalam dirinya, insya-Allah itulah sebaik-baik ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. So, adakah anda rasa bermanfaat perkongsian solehah hari ini? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju di wall anda supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Solehah sangat bersyukur dan berterima kasih kepada anda yang sudi follow dan join teman live Solehah hari ini. Semoga ada barakah dan input yang anda terima daripada perkongsian ilmu hari ini. InsyaAllah. Okey, Solehah doakan agar anda semua kaya berjaya dunia akhirat. Kita nak kasih sayang Allah, insyaAllah. Semoga ilmu ni adalah ilmu yang memberi kita cahaya di hari akhirat nanti. Kita nak road to jannah, nak menuju ke syurga Allah dengan hati yang sangat bahagia, dekat dengan Allah, sentiasa redha setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. So, anda adalah insan yang bertuah kerana sama-sama berada di majlis ilmu ini. InsyaAllah kita bersama-sama berada di taman-taman syurga di dunia ini. InsyaAllah sama-sama kita mendengar ilmu yang bermanfaat.
Terima kasih atas segala komitmen anda. InsyaAllah kita berjumpa lagi di hari esok. Next session insyaAllah esok Soleh akan bercerita tentang ilmu yang lebih best dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita insyaAllah. Okay? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.